Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muaz. Hari ini kita akan membicarakan tentang surah Al-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-11. Dalam bahasa Melayu, surah tu bunyi macam ni. Sungguhnya Allah SWT takkan mengubah nasib seseorang kaum tu jika mereka tidak mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. So, kita nak cakap pasal benda tu. Benda tu macam diulang berbanyak-banyak kali. Dan pengambilan daripada kisah tu yang ada pada masyarakat Melayu sekarang ni menyifatkan benda tu sebagai perubahan yang kita lakukan, sama ada dari segi fizikal ataupun mentality. So dia antara dua tu, ada orang yang faham pasal fizikal, ada orang yang faham pasal mentality. Tapi persoalan kat sini adalah siapa yang benar, siapa yang bercakap benar dalam hal ni. Antara isu yang dibangkitkan ialah bila kita kata fizikal, maksudnya kita kena keluar daripada apa benda yang kita ada sekarang ni. Contohnya kita hidup dalam keadaan dalam kemudaratan, dan kita kena keluar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan adakah ini yang dimaksudkan untuk Allah takkan ubah nasib seorang tu kalau dia tak ubah nasib dia sendiri? Dan ada pula yang mengatakan bahawa ia adalah berkait rapat dengan mentaliti. So kalau kita nak Allah ubah nasib kita, kita harus mengubah mentaliti. Daripada kita buruk sangka pada bos kita, kita cuba bersangka baik. Dan kita dalam masa sama, kita juga ambil peluang untuk cari kerja yang lebih baik. Tapi mungkin sahaja dengan bersangka baik, tempat kerja awak tu akan jadi sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelum ni. So saya tak rasa benda ni boleh terangkan dengan bermacam-macam cara, bermacam-macam karinah. Sebab penerangan yang pertama tadi tu, bila kita kata pasal fizikal, saya ada sedikit isu yang saya ingin persoalkan, iaitu kalaulah ayat tersebut menyuruh kita menukar pekerjaan lain, tapi macam mana pula dengan nasib orang yang cuba nak tukar kerja tapi peluang dia tak ada? So maksudnya dia tak mengubah nasib dia lah, dia masih lagi nak duduk dekat tempat tu, padahal dia dah bercuba secara bersungguh-sungguh. Dan akibat daripada kisah itu, orang yang nak keluar tapi tak dapat tu, orang akan memandang dia sebagai seorang yang hina. Sebab bila kita berburuk sangka pada orang, bila kita kata bahawa sebenarnya orang tu memang tak nak keluar pun, sebab kalau dia nak keluar, dia dah lama keluar. Dan antara kesan-kesan buruk yang lain lah, kesan-kesan buruk yang lain, macam bila kita cakap dia macam tu, kita tak rasalah macam nak tolong orang tu, sebab kita rasa orang tu sendiri yang memudaratkan diri dia sendiri. Secara tak langsung kita membiarkan dia dalam perseorangan, dan ketika itu sama ada kita sedar atau tidak, seolah-olah macam kitalah orangnya yang menghalalkan penginayaan dan kezaliman yang berlaku ke atas orang tu, hanya kerana dia tak dapat lari daripada tempat kerja yang memudaratkan tu. Lagipun bila kita kata bahawa menukar nasib ni adalah seperti menukar tempat kerja, ini membuktikan bahawa manusia mempunyai tenaga yang ada pada diri dia untuk mengubah apa benda yang ada pada persekitaran. Padahal Allah SWT yang mengizinkan segalanya, yang mengizinkan sesuatu itu berlaku. So, kalau kita nak kata mengubah nasib seorang tu ialah dengan menukar kerja, mengandaikan bahawa manusia tu ada tenaga dia sendiri, padahal semua tenaga daripada Allah SWT. Jadi bagi saya pendapat yang pertama tu agak sukar untuk diterima. Dan saya rasa kalau nak lihat dari perspektif, kita boleh katakan kebenaran dia, tapi dalam bersungguh-sungguh nak memperjuangkan kebenaran, untuk menyapai kata sepakat apa benda yang kita persetujui, saya rasa saya lebih cenderung kepada mentaliti. Kerana senjata yang paling hebat bagi orang mukmin ialah doa. Bila kita menginginkan sesuatu, kita minta pada Allah SWT, dan Allah SWT lah juga yang memberikan kita tenaga dan memberi kita ilham dan idea untuk kita merancangkan sesuatu yang lebih baik. So sebenarnya masyarakat sekarang push sesama insan
bahawa kita harus menukar apa benda yang kita ada. Padahal kita harus yakin dan bersangka baik dengan menukar mentaliti yang ada dalam fikiran otak kita ni. Sebab kalau result itu dipandang dari segi fizikal, yang mana benda yang kita boleh nampak, kita akan secara tak langsung mengecam orang-orang yang tak mampu nak berbuat seperti mana kita boleh buat. So itu bagi saya tak adil lah bagi orang, sebab setengah-setengah orang ada yang mampu, ada yang tak mampu. Dan yang tak mampu itulah sepatutnya kita kena tolong, bukan kita kena kecam. So saya cenderung kepada ayat itu mengajar kita untuk mengubah mentaliti kita. Tak semestinya kita nak kena cari tempat kita baru kita jadi baik. Tak semestinya, sebab kadang-kadang ramai orang stuck dengan apa benda yang jadi sekarang ni. Tapi bila Allah SWT mengatakan bahawa kalau satu kaum tu tak mengubah nasib dia, kalau contohnya kita ada 100 orang Melayu dekat sini, adakah spontaneous sebanyak 100 orang tu mengubah mentaliti dia secara tak langsung sehingga semua 100 orang berfikiran dengan cara yang sama? Apa possibility tu benda tu untuk berlaku? Kemungkinan hanya 50 orang yang mengubah, 50 orang lagi masih lagi ditakut je lama. So tak mengubahlah nasib tu kalau semua orang tak ada kata sepakat. Dan ini memberikan satu idea pada saya, maybe apa benda yang dimaksudkan oleh Allah tak mengubah suatu kaum tu bukannya ditujukan pada kaum Melayu yang seramai 100 orang tu, tapi ayat tu lebih ditujukan kepada pemimpin yang memimpin 100 orang tu. So ayat tu untuk menyuruh pemimpin ni untuk menaikkan semangat pengikut-pengikut dia dan membuatkan pengikut-pengikut dia mengikut apa benda yang dia inginkan, iaitu mengubah apa benda yang patut pada persekitaran mereka. So sebab apa tahu? Sebab banyak sangat orang gunakan ayat ni untuk menyerang individu-individu yang berseorangan, especially yang lemah-lemah. Bila kita datang pada dia, kita tahu dia ilmu kurang, kita tahu dia ni penuh dengan kelemahan, dan kita takutkan dia dengan kata-kata Al-Quran. Lepas tu kita tuju pula, kita kata kat dia, Allah takkan ubah nasib kamu kalau kamu tak ubah. Padahal orang yang kita tuju tu, orang yang kita hina itu, dia telah memilih seorang pemimpin untuk memimpin dia. Dia telah mengundi dan memilih pemimpin yang akan memimpin dia ke jalan yang lebih baik. So kenapa kita bully orang-orang yang bersendirian ni, orang-orang yang berseorangan ni, daripada kita komplain tentang kepimpinan yang sepatutnya dia yang bawa orang tu ke jalan yang lebih baik. So this is my take. Just saya punya pendapat lah. Dan saya rasa better lagi kalau pemimpin tu adakan inisiatif untuk mengubah macam mana pemikiran yang harus ada pada pengikut-pengikut dia. Dan boleh dikatakan ada juga orang yang bertelegah pasal benda ni, dan dia mengatakan bahawa dengar, dia kata kalau orang tu tak nak ubah diri dia, sentiasa dia akan jadi macam tu. Dan kalau pemimpin tu datang sekalipun cuba tolong orang tu tak akan berubah, dan dia masih lagi ditakut yang lama. So nak tak nak, orang tu sendiri kena berubah juga, baik sukarela ataupun paksa. Tapi bagi saya benda tu dah membuli. Dan bagi saya dah tentu-tentu pengikut ni akan ikut tunjuk ajar segala apa benda yang diperintahkan oleh pemimpin dia. So saya kurang setuju kalau ayat ni disasarkan kepada orang-orang biasa je kita. Padahal saya tak mampu pun untuk melakukan apa-apa untuk melarikan diri saya ni daripada kemudaratan yang berlaku pada sekeliling saya. Sebab saya tak ada kuasa, melainkan pemimpin bila dia boleh mengarahkan sesuatu dan dia boleh menyuruh ataupun membuat rules baru, undang-undang baru yang boleh menjamin lagi kehidupan saya supaya saya lebih lagi bebas bergerak.
So bagi saya ayat tu sendiri lebih terjerumus kepada para pemimpin. Dan mungkin saya tak adalah nak kata macam saya, yes, first memang saya suka sangat berfikir. Dan bila kita nak interpret benda tu sendiri, dia boleh dalam bermacam-macam version sekalipun. Tapi saya kena menyatakan saya punya pendirian di mana saya berpegang, sebab pentingnya untuk saya ada pendirian saya sendiri ni supaya saya boleh mendapat cari rakan-rakan yang boleh dipercayai. Sebab suatu hari nanti untuk saya menjadi seorang Muslim yang sejati, saya berharap saya dapat akui benda ni. Dan mungkin kalau berani untuk saya jadikan saya seorang pemimpin, dan saya lah orangnya yang akan menyuruh pengikut-pengikut yang bersetuju dengan saya punya pendapat ni, supaya saya lah orang yang menyelamatkan mereka daripada diri mereka sendiri. Dan bagi saya, janganlah terlalu taksub dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala di mana kamu merasakan kamu seorang je yang betul. Dan janganlah kamu menghalang saya daripada nak tolong orang lain, sebab saya rasa itu yang patutnya benda yang berlaku, daripada kita asyik push je untuk berubah. Sebab ada orang bersangka buruk, mengatakan bahawa orang-orang yang lemah ni, kalau kita bagi muka dekat dia, lagi teruk dia jadi. Dan apa kebaikan yang saya buat pada dia, they will going to take it for granted. So saya bagi itu adalah pendapat yang tidak betul, dan itu terlalu berburuk sangka. Kehidupan itu sendiri dia sebenarnya penuh dengan peluang, yang mana kita ada advantage untuk buat apa benda yang kita nak. Dan saudara sesama Islam ni sepatutnya dia orang membantu antara satu sama lain. Dan untuk apa benda yang saya nak cuba nak sampaikan secara keseluruhannya, bila kita cakap dalam hidup dalam keadaan masyarakat yang majmuk, dan ayat Al-Quran itu sendiri sebenarnya adalah satu perkara yang agak unik, kerana mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ni ialah untuk mengajak manusia untuk berfikir. Dan siapa yang cuba nak faham, dan sebenar-benar kisah memang Allah SWT yang membuatkan kita faham dengan benda-benda ni. Dan untuk siapa-siapa saja yang cuba nak faham, sekurang-kurangnya kita boleh ambil pengajaran tu dan kita boleh jadikan benda tu manfaat baik pada diri kita dan juga pada orang lain yang ada di sekeliling. So far itulah pendekatan saya untuk kisah berkaitan dengan ayat surah yang ke-13, ayat nombor 11 surah Ar-Ra'd. Adakah saya teringin juga nak cari cerita-cerita benda lain, tapi kita akan nantilah dalam video-video seterusnya, insyaAllah. Apa-apa pun, baik-baik dalam jaga diri. Dan saya nak lupa nak cakap satu benda. Jika adanya satu kesilapan, saya minta maaf. Jika ada benda yang tersalah, boleh harap minta tolong betulkan. Sebab saya akui saya belajarnya tak tinggi. CJ yang ada pun SPM je. Lepas tu duduk rumah suka baca buku. So bukanlah saya ni orang-orang yang ada nama ataupun ada pangkat, tapi hanyalah manusia biasa. Tapi saya cuba untuk jadi diri saya yang lebih daripada apa benda saya sangka, insyaAllah. So datangkanlah juga diri awak sebagai guru saya untuk memberitahu saya tentang sesuatu kalau saya terlepas pandang tentang benda-benda little details yang korang nak kongsi. Dan jangan lupa komen, share and subscribe. Assalamualaikum.